Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari dalam Yesus. Kita berjumpa semula pada hari ini, di mana kita ingin sama-sama merenungkan dalam Kolose bab 2 ayat 18 sehingga 19. Kolose bab 2 ayat 18 hingga 19 yang bertemakan tunjang dalam Kristus, ya, tunjang dalam Kristus. Saya ingin bacakan ayat ini bersama-sama dengan kita. Janganlah biarkan diri kamu ditipu oleh sesiapa yang pura-pura rendah hati dan yang menyembah malaikat. Orang seperti ini sombong kerana fikiran duniawi, dan mereka buangan kerana melihat pelihatan tertentu. Dia tidak lagi bergantung kepada Kristus yang menjadi kepala kepada jemaat, iaitu tubuhnya. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh itu dipelihara dan juga disatukan oleh sendi dan urat, sedang membesar menurut kehendak Allah. Saudara-saudari, hari ini kita ingin sama-sama merenung dalam dua ayat ini yang bertemakan tunjang dalam Kristus. Kita tahu bahawa ramai orang Kristian suka mengejar hal-hal kerohanian, di mana dia adalah satu perkara yang sangat popular. Apa yang tidak popular ialah Yesus. Orang ramai suka pergi ke gereja untuk mencari kepopularan dalam kerohanian. Namun, mungkin dia pergi gereja bukannya untuk mencari Yesus. Apa yang dimaksudkan saya ialah mengajar tentang Yesus memang popular. Hampir semua gereja kita mengajar, kita mencerita tentang Yesus. Kita cerita tentang Yesus adalah seorang guru yang baik. Kita cerita tentang Yesus bahawa dia adalah satu watak yang sangat dominan, orang yang sangat penting dalam sejarah. Kita berkata bahawa Yesus adalah seorang yang baik, suka membantu. Dia adalah seorang yang hebat sebab dia boleh menyembuhkan orang sakit. Dia adalah seorang guru yang sangat dihormati oleh orang ramai. Dia adalah seorang yang mempunyai ramai pengikut. Ya, mungkin setiap gereja kita akan mengajar hal-hal seperti ini kepada orang-orang di gereja. Sebab ini adalah ajaran yang senang diterima oleh orang ramai. Tetapi apabila sampai ke peringkat ataupun kita ingin mengisytiharkan dia ialah Tuhan yang tunggal, dialah jalan tunggal keselamatan, dan dialah jalan tunggal kepada Tuhan, dia sangat tidak popular. Ada orang risau, ada pemimpin gereja risau bila dia mengajar tentang perkara ini. Saudara-saudari, semalam kita telah belajar bahawa ada sekolongan manusia yang percaya kepada legalism ataupun mereka mempraktiskan tradisi, peraturan-peraturan yang ketat dalam kalangan orang-orang Kolose ini. Pada hari ini, ayat 18 dan 19, dia menampakkan pengaruh, satu lagi pengaruh luar dalam masuk ke dalam kalangan orang-orang Kristian di Kolose, yaitu pengaruh Gnostik, G-N-O-S-T-I-K. Pengaruh Gnostik ini, mereka telah menurun tarafkan Yesus dari Tuhan menjadi malaikat sahaja. Mereka menganggap Yesus adalah satu malaikat yang hebat. Tapi apabila mengajar tentang ketuhanan Tuhan Yesus, mereka menafikan. Respon Paulus kepada pengaruh Gnostik ini ialah dia menasihati mereka agar janganlah ganjaranmu dikurangkan oleh seseorang yang pura-pura bersikap rendah hati dan menyembah malaikat. Kenapa? Kerana Bapa kita telah melayakkan kita menerima sebahagian warisan orang yang saleh dalam cahaya. Saudara-saudari, Paulus mengkritik orang-orang yang menurunkan taraf Yesus sebagai orang yang menyombongkan diri dengan fikiran-fikiran yang duniawi dan yang tidak berpegang teguh kepada Yesus sebagai kepala. Seterusnya,
Paulus menjelaskan, daripadanya seluruh tubuh yang dibesarkan dan dijaring rapat dengan sendi urat bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yesus adalah sumber kehidupan yang menjaring seluruh dunia ini bersama dengan Dia, dan Dialah penyebab pentumbuhan dan juga kematangan kita di dalam Yesus. Kita diingatkan agar tidak membiarkan orang lain merampas kebenaran ini yang menekankan pematuhan kepada adat, pematuhan kepada peraturan, pematuhan kepada tradisi-tradisi ataupun ide-ide dan mempraktikkan kerohanian yang secara luaran. Terutamanya apabila Yesus tidak diletakkan di kedudukan yang betul, yaitu Yesus tidak lagi menjadi pusat dan kedudukan keunggulannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Misalnya, mungkin adanya orang di gereja pada hari ini yang menunjukkan kerendahan hati mereka secara pura-pura. Kepura-puraan yang ditunjukkan oleh sekelongan orang ini yang menolak untuk menikmati keseronokan hidup dia. Kemudian, dia membuat orang lain di gereja rasa bersalah kerana tidak mengikuti kelakuan mereka. Mereka rasa mereka adalah orang yang lebih rohani. Mereka datang ke semua aktiviti di gereja dan mereka selalu menunjukkan bahawa mereka ini adalah orang yang sangat aktif di gereja, dan juga mungkin mereka mempraktiskan pelbagai peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tetapi mungkin dengan cara seperti ini mereka telah menjatuhkan orang lain. Orang ini mungkin berpuasa ataupun dia memberi persepuluhan ataupun memberi lebih daripada persepuluhan dan menyokong pelbagai pelayanan di gereja. Tetapi sekiranya perbuatan yang dia lakukan ini adalah menjadi satu alasan untuk mengecam saudara-saudari yang lain di gereja yang telah membuat pilihan yang lain, maka ini boleh dikatakan mereka mempunyai sifat kepura-puraan dalam kerendahan hati mereka, ataupun dalam perkataan lain menyombongkan diri. Saudara-saudari, saya berdoa supaya di gereja kita tidak ada orang-orang seperti ini. Saya berdoa orang-orang yang datang ke gereja, yang melayani Tuhan, yang betul-betul menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan adalah dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukannya berniat untuk mengecam saudara-saudari yang lain yang mungkin tidak seaktif seperti mereka. Saudara-saudari, Paulus kemudiannya bercakap tentang penyembahan kepada malaikat. Ini mungkin merujuk kepada setengah orang yang berkata bahawa mereka bermimpi dan mendapat penglihatan di mana mereka nampak misi dalam satu mimpi ataupun sesuatu yang hanya mereka dapat lihat. Orang Kristian seperti ini mungkin dia suka membesar-besarkan perkara ini, tapi dengan sikap takut. Kemudian mereka akan membuat saudara-saudari seiman berasa direndahkan kerana mereka tidak mengalami perkara yang sama seperti mereka. Paulus bukan menentang mimpi dan penglihatan, kerana Paulus sendiri pun pernah bermimpi, pernah mendapat penglihatan. Dia sendiri telah mendapat visi dalam mimpi. Tetapi dia tidak mengecam orang lain yang tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saudara-saudari, ini mungkin telah berlaku di gereja. Bagaimanakah kita harus melawan pengajaran yang memusnahkan seperti ini? Saudara-saudari, saya ingin mengingatkan kita, di manakah Anda bermula, disitulah Anda tamat. Di manakah kita mula menjadi seorang Kristian? Yaitu di saat kita menerima Tuhan Yesus, betul? Ya, jangan lupa sampai mana-mana, kemana-mana kita pergi, sampai bila-bila kita perlu pegang kepada ini. Kita mula dengan Yesus, kita pun tamat dengan Yesus. Keimanan kita sebagai seorang Kristian adalah kita milik Yesus. Kita pegang kepada Yesus.
Bagaimanakah Anda menerima Tuhan Yesus? Mungkin Anda telah menerima Yesus 5 tahun yang lepas. Mungkin ada di kalangan kita sudah terima Yesus lebih dari 10 tahun. Ada yang mungkin sudah lupa bilakah Anda menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudari, hari ini saya mau Anda semua fikir semula. Bilakah Anda menerima Tuhan Yesus? Apakah perasaan Anda saat Anda menerima Tuhan Yesus pada 20 tahun yang lepas? Biarlah apa yang Anda tahu tentang Kristus, kasih Dia kepada Anda dan anugerahnya terhadap Anda menjadi pedoman panggilan bagaimana Anda harus hidup. Perkara yang kedua, dapatkan pandangan adabi. Kalau kita lihat dalam Kolose 4:3 ayat 1 hingga 3. Dengan demikian, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pemikiran kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi, kerana kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Ketepikan perkara di dunia ini dan biarlah hidup berkelimpahan mengalir dari sumber kehidupan kita. Berusahalah sama-sama kita memahami siapakah Tuhan itu, mengetahui kehendaknya dalam hidupmu, dan perbaharui minda Anda dengan kebenaran dan hiduplah dari sumbernya. Saudara-saudari, marilah kita jangan saling hakim menghakimi. Kiranya Tuhan memberi Anda karunia yang istimewa, karunia rohani untuk Anda melayani orang luar biasa, serta diberikan mimpi dan visi, penglihatan, pengalaman rohani yang luar biasa. Puji Tuhan. Jangan alihkan perhatian Anda dari Yesus dan semua yang telah Anda lakukan hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar kerohanian luaran saja, ataupun suka mengejar pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tetapi kita tidak meletakkan Yesus di kedudukan yang betul. Ada orang kata, you harus berdoa seperti ini. You harus tunduk janji-janji Tuhan menerusi doa-doa Anda. Anda harus lakukannya dengan penuh iman dan sebagainya. Saudara-saudari, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kita boleh lakukannya. Tetapi janganlah jadikan ini sebagai satu kelakuan luaran, sehingga kita melupakan kenapa kita harus berdoa. Kenapa kita harus mendekati Tuhan kita? Semua tuntutan ini tidak seharusnya menjadi sasaran kita. Sasaran orang Kristen ialah berpegang teguh kepada Kristus, bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Sebab Yesus adalah tunjang orang-orang Kristen. Yesus adalah tunjang kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita semua adalah milik tubuh Yesus. Saudara-saudari, saya berdoa supaya kita semua senantiasa mempunyai ikatan yang baik, ikatan yang rapat, ikatan yang bertunjangkan dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita renungkan firman pada hari ini, dan saya doakan agar kita menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam tubuh Yesus yang bertunjangkan kepada tubuh Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kerana firman-Mu telah mengajar dan ingatkan kami semua bahawa kami semua adalah milik Engkau dan Engkau adalah kepala bagi tubuh kami. Terima kasih Yesus kerana di dalam gereja kami meletakkan Yesus sebagai kepala di gereja kami. Biarlah keluarga kami juga meletakkan Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kami. Biarlah hidup kami turut meletakkan Yesus sebagai kepala di dalam hidup kami. Sebab hidup kami ini adalah bertunjangkan dalam Yesus. Terima kasih Yesus atas firman yang telah Engkau bicara kepada setiap pribadi kami pada pagi yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.